menjelaskan bahawa wabak penyakit merupakan hukuman Allah, jalan di mana penghapusan bangsa-bangsa yang menzalimi umat manusia di muka bumi. Maka datanglah firman Allah ayat 243 surah Al-Baqarah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzaral maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Ayat 243 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang melarikan diri menjadi pelarian, meninggalkan penempatan kediaman mewah mereka? Mereka itu adalah bangsa Yahudi, Bani Israel. Bilangan mereka ribuan yang terkorban. Mereka yang menjadi pelarian takutkan mati. Maka Allah memberi peringatan kepada mereka, matilah kamu, wahai bangsa Yahudi Bani Israel, disebabkan kezaliman kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka semula buat seketika untuk memberi peringatan kepada anak cucu cicit mereka, bangsa Yahudi Bani Israel yang akan terus hidup hinggalah hari kiamat. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, menjelaskan kedudukan ayat 243. Giliran bangsa Yahudi Bani Israel pula ditimpakan wabak penyakit. Kalau ayat 134, bangsa Kibti pupus. Kali ini ayat 243, bangsa Yahudi pula yang menerimanya. Maka menjelaskan hal ini, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, inna hadzal waba rijsun ahlakallahu bihi ba'dal umami wa qad baqiya minhu syai'un fayaji'u ahyanan wa yadhhabu ahyanan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya wabak ini merupakan azab Allah. Allah binasakan sebahagian daripada umat manusia dengan Allah timpakan wabak penyakit. Sesungguhnya wabak penyakit itu tidak hilang begitu sahaja. Masih ada saki baki wabak penyakit itu berada di muka bumi. Masih ada saki baki wabak penyakit itu di muka bumi. Waqad baqiya minhu syai'un fayaji'u ahyanan wa yazhabu ahyanan. Oleh kerana saki baki wabak tetap ada di muka bumi, walaupun sudah melepasi pandemik, keadaan di mana begitu ramai manusia terkorban, saki baki wabak masih bertapak di muka bumi. Oleh itu, wabak akan datang pada bila-bila masa. Wabak juga akan hilang pada bila-bila masa. Fayaji'u ahyanan wa yazhabu ahyanan.
mendatang dan menghilang. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengemukakan riwayat Abdullah ibnu Abbas yang mengambil kira keterangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qurtubi, menjelaskan Allah Subhanahu wa taala tak sebut bangsa Yahudi Bani Israel dari generasi Nabi dan Rasul yang mana. Tinggal lagi Allah Ta'ala jelaskan detik-detik di mana bangsa Yahudi hampir keseluruhannya punah, rana. Apabila Allah timpakan kepada bangsa Yahudi itu, setelah bangsa Yahudi melihat 7 kali Allah selamatkan bangsa Yahudi, Allah timpakan bangsa Kibti, sepatutnya bangsa Yahudi dah cukup berpengalaman, dah boleh buat sejarah untuk anak cucu, ambil peringatan. Tak begitu. Maka bangsa Yahudi mengulangi semula skandal bangsa Kibti, malah lebih zalim lagi. Wal'iyazu billah. Allah datangkan wabak penyakit, wahum ulufun, ribuan yang terkorban. Ribuan lagi di kalangan orang-orang hartawan bangsa Yahudi, mereka tak nak tinggalkan penempatan mewah mereka. Sayang, dah beli rumah apa berhutang, sayang nak tinggalkan penempatan kediaman mereka. Maka mereka terpaksa mengharungi penderitaan, siksaan, pedih, sengsara, serangan wabak penyakit. Ribuan lagi berjaya melarikan diri menjadi pelarian. Maka wabak penyakit lazimnya menyerang pada awal musim sejuk. Negara Arab kan dia ada 4 musim. Musim sejuk 3 bulan, 21 Disember hinggalah 21 Januari, 21 Februari, masuk 21 Mac, cukup 3 bulan musim bunga. Maka keadaan pandemik, maknanya tak terkawal. Lazimnya wabak penyakit datang musim sejuk 3 bulan, kemudian menjadi pandemik, tak terkawal, ramai yang terkorban musim bunga. Juga selama 3 bulan sehingga 21 Jun musim panas, keadaan beransur pulih, reda. Dengan kata lain, wabak penyakit ni serangan dia pandemik 6 bulan. Habis tak habis? Biasanya sejarah umat terdahulu perlukan 2 tahun. Lepas 6 bulan ada lagi, iaitu setahun 6 bulan lagi. Ada lagi, maknanya nak cukupkan 2 tahun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bayangkan lazimnya wabak penyakit ini 2 tahun. 6 bulan pertama pandemik, terkorban, tak terkawal. Wal'iyazu billah. Selepas 2 tahun, bangsa Yahudi Bani Israel Allah berikan gantian. Nanti lepas 2 tahun ni tuan-tuan, 2021 cukup 2 tahun, 2022 ni nanti insya-Allah lah keadaan lebih baik, Allah akan gantikan. Sebagaimana yang Allah janjikan dalam surah Ali Imran, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sadaqallahul azim. Demikianlah kesenangan-kesenangan yang dikecapi hari demi hari.
Begitu juga kesusahan-kesusahan yang terpaksa ditempuhi hari demi hari. Kami gilir-gilirkan, kami gilir gantikan di kalangan umat manusia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kita tak pasti lepas 2 tahun ni Kuantan makin mewah, bauxite dapat diekspor, pasir silika dapat dimanfaatkan dalam projek elektrik, solar elektrik. Wah, mewah, faham. Minyak makin banyak di lautan dalam negeri, faham. Wah, yalah, pasir pun dah banyak, bauxite pun dah banyak. Tinggal lagi jangan makan seorang. Itu aja. Maka didatangkan wabak penyakit, barulah dibagikan. Semua dapat. Wagiman, wagiran, wagimin, tu orang Jawa lah. Dibagi-bagikan. Kan dapat juga 1,000. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baru tahu negara banyak duit lagi. Tak nak ceritalah, nanti orang marah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lepas ni insya-Allah Allah ganti. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Seperti bangsa Yahudi, lepas dia kena, Allah Ta'ala ganti. Tapi jangan zalim lagi. Nanti Allah datangkan semula wabak penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, memperlihatkan kepada kita bangsa Kibti telah digantikan dengan bangsa Yahudi. Adakah wabak COVID-19 ini merupakan pusingan terakhir untuk bangsa Yahudi? Ini yang bangsa Yahudi tengah takut ni, tuan-tuan. Setiap hari tuan-tuan tengok jam 11, pemuda-pemuda bangsa Yahudi Bani Israel tunjuk perasaan, suruh Perdana Menteri Israel letak jawatan. Kenapa dia marah? Patutnya pemuda-pemuda dibagi kerusi, bukan kursi di parlimen, kedudukan tempat iktikaf di bawah Al-Masjidul Aqsa, haikal baginda Sulaiman alaihis salam. Kenapa orang Yahudi yakin siapa yang ada dalam ruangan iktikaf Al-Masjidul Aqsa yang dibina oleh baginda Sulaiman alaihis salam, dia selamat. Tempat bukan besar, Yahudi dah ambil kuasa dah lama dah. Dia akan kasih members only. Takkan nak kasih budak-budak muda. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak faham tak apa. Kerana apa yang berlaku di zaman baginda Daud alaihissalam, 2 orang rasul kesayangan bangsa Yahudi, Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman. Kerana Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman ni dapat menyediakan harta benda, mata benda dan apa benda untuk bangsa Yahudi Bani Israel. Itulah kesayangan. Apabila bangsa Yahudi Bani Israel ada skandal, maka Allah Ta'ala beritahu kepada baginda Daud alaihissalam, Allah Ta'ala akan turunkan malapetaka, mala bahaya. Nabi Daud alaihissalam rayu pada Allah berdasarkan hadis yang dikemukakan oleh Imam Ibn Hibban, ditulis mula oleh Al-Syaikh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijrah, dalam kitabnya Fadlut Ta'un. Baiklah, menjelaskan baginda Daud alaihis salam
mendapat wahyu dari Allah bahawa Allah Subhanahu wa taala akan turunkan malapetaka kepada bangsa Yahudi. Maka Nabi Daud alaihissalam bertanya dengan Allah, apa yang kau nak turunkan ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bangsa Yahudi Bani Israel akan ditimpakan kemarau selama 2 tahun. Nabi Daud alaihissalam merayu pada Allah, janganlah bangsa Yahudi tak cukuplah untuk perbentangan keuangan dia, janganlah, minta ringan lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi lagi ringan. Apa dia? Ya, didatangkan tentera-tentera Allah, api, air, angin, memberi kemusnahan dalam tempoh 2 bulan berturut-turut. Jangan. Nabi Daud AS minta, tak ada lagi yang ringan. Ada, iaitu ditimpakan mautun daqiqun, mati secara senyap, mati secara sulit. Mati secara senyap, apa makna mati secara senyap, mati secara halus? Mautun daqiqun, wabak, penyakit, bangunan tak rosak, tapi wabak datang, ramai terkorban. Nabi Daud alaihissalam menangis dan merayu pada Allah, mohon kepada Allah wabak diturunkan 3 days only, salah satu ayam faqat, 3 hari sahaja. Nabi Daud takut PKP 6 bulan. Jangan 3 hari je. Janganlah PKP 6 bulan, banyak yang muflis nanti. Mata benda, harta benda, apa benda. Allah kabulkan, Allah turunkan wabak penyakit 3 hari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dah nak masuk 6 bulan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Moga-moga mendapat perlindungan dari Allah. Dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, fana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'u. Binasanya umat aku ini disebabkan terbunuh akibat peperangan dan terkorban, mati akibat wabak penyakit. Rasulullah memperakukan dalam sabdaannya, umat akhir zaman pun ramai yang mati 2, akibat peperangan dan serangan wabak penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baik, tuan-tuan jangan takut saya mematuhi SOP. Nanti 8.35 saya berhenti. Kalau aku ke dalam kena RM1,000, siapa nak tabung masjid? Tak cukup duit lah. PKP ni kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah, jangan takut. 8.35 berhentilah dia. Maka berbalik kepada ayat 243 surah Al-Baqarah, apabila bangsa Yahudi ni dia lepas kena wabak, Allah beri dia gantian balik, hidup dia mewah, dia mula lupa daratan, dia mengulangi semula menzalimi orang lain. Allah datangkan wabak penyakit, kali ini tak siapa pun selamat. Walaupun golongan hartawan sama-sama jadi pelarian, tak ada seorang pun yang tinggal, semua jadi pelarian. Mereka meninggalkan penempatan mereka setelah mereka mendapati wabak sudah kunjung tiba. Maka mereka segera meninggalkan penempatan mereka. Mereka mencari tempat baru. Mereka tiba di satu lembah yang subur. Ada di situ tasik yang luas. Tiba-tiba mereka dapati air tasik itu beracun.
Dan mereka dapati lembah tanah di situ beracun. Dan mereka menghidu udara di situ beracun. Dengan kata lain, 3. Keracunan air, keracunan tanah, keracunan udara. Dalam bahasa Arab disebut ta'un. Apa makna ta'un? Keracunan air, keracunan tanah, keracunan udara. Orang Melayu sebut apa? Ta'on. Ta'un. Apabila dah air, tanah, udara beracun, tak nampak pula, memang semuanya terkorban. Tak ada seorang pun selamat. Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan, berdasarkan keterangan riwayat, setelah seorang pun tak hidup, Allah hantarkan seorang Nabi yang tak disebut namanya dalam Al-Quran, Nabi Allah Hizqil alaihi salam. Datang di situ, Allah hidupkan semula, summa ahyahum, Allah hidupkan semula bangsa Yahudi Bani Israel buat seketika. Apabila mereka hidup semula, dimarah pula, apa pasal nak hidupkan kami? Nabi Allah Hizqil alaihi salam beritahu, untuk kamu ingatkan anak cucu cicit kamu yang akan terus berada di muka bumi hingga hari kiamat, jangan berlaku zalim. Akan didatangkan lagi wabak, penyakit. 1918 sejarah 1918, muka bumi ini didatangi wabak penyakit, menyaksikan hampir 50 juta manusia terkorban. 1918, dan berakhir 1920. Italy, Spain, France, di situ menempatkan bangsa Yahudi dan darah Yahudi yang begitu ramai. Maka Allah timpakan wabak penyakit. 50 juta sumber tidak rasmi terkorban. 1921, 1922, Allah datangkan gantian. Maka Eropah menuju ke revolusi industri. 1923, Yahudi mula menzalimi bangsa Jerman Nazi kerana ada saingan dalam industri. Revolusi industri mengheret Perang Dunia Pertama 1925, menyaksikan Jerman tewas, maka Yahudi menguasai. Sejarah membuktikan jatuhnya Empire Islam Osmaniyah Turki 1925. Jepun bercita-cita, maka Yahudi mengheret Jepun dalam Perang Dunia Kedua bersama dengan Jerman. Habis Jerman tumbang, Jepun tumbang, Yahudi berkuasa. Kemudian Yahudi mengajak Korea dipisahkan. Yahudi melaga-lagakan Indochina, Vietnam. Kemudian Yahudi mula melaga-lagakan dan menewaskan Abdul Wahab, perang 6 hari. 6 negara Arab tewas, Israel seorang menang. Sejarah perang Iran-Iraq menakutkan. MH370 suka-suka dia je. MH17 suka-suka dia tembak aja. Dia dah zalim banyak dah. Dengan semua bangsa dia zalim, apatah lagi umat Islam sentiasa dilaga-lagakan. Kezaliman Yahudi tak ada kemaafan. Maka ulangan 100 tahun 2018, Allah datangkan wabak MERS. 2019, COVID, coronavirus. Hinggalah kini 2020, kita kena cukupkan 2 tahun.
Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, negara yang menempatkan bangsa darah Yahudi ramai terkorban. Amerika 158,000, Italy, Spain, United Kingdom maupun Rusia, Yahudi Ortodok ramai terkorban. Tuan-tuan adalah seorang dua, kan? Campur-campur baru 100 lebih aja satu Malaysia. Itu pun dah umur 80 patut mati. Pun begitu kenalah pakai penutup. Saya lepas ceramah ni saya pakai penutup. Kenapa? Ini wabak. Wabak ni taun, air, keracunan air, keracunan tanah, keracunan udara. Terpaksalah kita berjarak. Ramai orang tanya, ikut kiraan falak berapa lama nak berjarak ni? Saya kata 2 tahun. 2 tahun. Jadi duit tabung masjid pun berkurang 2 tahun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.